Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita nak ulang kaji tajuk tingkat T2 iaitu masalah inventif, teknologi pembuatan dan juga reka bentuk mekanikal. Ada 3 hari ni dah. Jadi berdasarkan kepada soalan yang kita edarkan pada hari Selasa, cikgu dah WhatsApp dah. Jadi hari ni kita nak bincang jawapan bagi setiap soalan itulah. Okey, sebelum kita terus kepada bahagian A. Bahagian A ni hari ni 15 soalan kita akan bincang. Cikgu ada atas dah 2 video. 2 video YouTube. Ulang kaji tajuk reka bentuk mekanikal, teknologi pembuatan dan juga masalah inventif. Jadi awak tengok video tu sebagai ulang kaji awak, sebab buku tingkat T2, buku teks tingkat T2 dah tak ada dah dengan awak ke. Jadi awak tengok video tu lah. Ataupun nak lebih detail lagi, awak boleh Google je cari video-video lain dalam YouTube tu. Okey, jadi soalan yang pertama, nyatakan definisi yang betul bagi masalah inventif. Okey, saya rasa semua orang tahulah sebab soalan ni mudah yang ni, nombor 1 ni. Okey, masalah inventif A lah, masalah yang mempunyai kesan sampingan. Contoh masa dekat T2 awak belajar tak? Dia dua objek. Satu, pisau tupu. Yang kedua, meja, kaki meja tak kukuh. Hak mana masalah inventif, hak mana masalah bukan inventif. Jadi tentu dah situ, kalau pisau tupu itu bukan masalah inventif, sebabnya bila kita tajam pisau jadi tajam lah, boleh guna lah, tak ada masalah lain. Sebaliknya masalah inventif ni ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila penambahbaikan dilakukan. Contohnya meja tak? Kaki meja gogek. Okey, tulis ingat balik lah dekat T2 tu. Okey, soalan yang kedua. Antara berikut, yang manakah merupakan contoh masalah inventif? Okey, masalah inventif ni. Saat ni cikgu ayat dah. Okey. Siapa jawapan dia betul? Okey, jawapan betul tanda lah. Okey, jadi contoh penyelesaian masalah inventif, menukar tayar nipis pada kereta untuk kelihatan cantik tetapi semakin cepat haus. Comel dah deh. Tayar tu dia tukar hak nipis. Jadi cepatlah haus. Kalau kata tu A tu menukar tayar kereta bocor tu, tukar, tak ada lah bocor dah, tak ada masalah lain. Ngasah mata pensel pun sama juga. Tak, asah-asah tajam, tak ada lah masalah lain. Begitu juga dengan memotong rumput yang panjang. Bila kita potong, pendek rumput, tak ada masalah dah lah. Tapi kalau D tu menukar tayar nipis pada kereta untuk kelihatan cantik. Beli ray hak besar tu. Tapi cepat haus. Okey, yang ketiga. Antara berikut yang manakah padanan yang betul tentang penyelesaian masalah secara inventif? Okey, siapa jawapan dia betul sini? Hak ni kurang faham. Ramai orang kurang faham hak ni dah. Okey, fasa model masalah jawapan dia dah. Okey, penerangan percanggahan fizikal. Kalau awak belajar, apa yang dimaksudkan dengan percanggahan fizikal? Percanggahan fizikal ni ialah keadaan yang berlawanan antara satu dengan lain yang diperlukan dalam suatu objek. Masalah yang berlawanan. Contohnya, apa? Kursi. Masalah berlawanan. Okey, percanggahan fizikal ni masalah keadaan yang berlawanan antara satu dengan yang lain yang diperlukan dalam satu objek. Ni kita boleh kaji sikit pasal percanggahan fizikal. Kalau ingat lagi, percanggahan fizikal ni, dia ada parameter dia. Parameter dia, okey, cikgu tunjuk sikit dah. Ni parameter dia. Parameter dia dari segi saiz, beban dan ketinggian. Di mana saiz besar lawan kecil. Beban berat lawan ringan. Kalau ketinggian, tinggi lawan rendah lah. Okey, bagaimana kita nak
menyelesaikan masalah ni. Nak guna pencegahan fizikal ni, guna kaedah mana? Sebab kita kena tengok pula dia ada dua kaedah deh. Pemisahan ruang, pemisahan masa. Tu kaedah dia. Okey, kita tengok sini. Kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan ruang, biasanya pencanggahan fizikal tu berlaku pada masa yang sama. Pencanggahan fizikal ni, dia dari segi saiz ke, berat ke, tinggi ke. Kalau sini cikgu beri contoh, kursi. Kursi ni pencanggahan fizikal dia menggunakan pemisahan ruang. Apa? Okey, kursi ni tinggi lawan rendah. Dari segi ketinggian dia lah, parameter dia ketinggian. Pencanggahan fizikal dia tinggi lawan rendah. Okey, contoh dia, kursi perlu tinggi untuk murid yang tinggi dan rendah untuk murid yang rendah. Okey, dia berlaku dalam masa yang sama, pada masa yang sama. Bila pada masa yang sama, ia adalah pemisahan ruang. Dalam kelas tu ada budak tinggi, ada budak rendah. Jadi soalan dia, adakah kerusi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Dalam kelas cikgu nak mengajar murid ni bukan semua sama tinggi. Jadi jawapan dia ya, kerana dalam kelas ketinggian murid berbeza. Okey, boleh faham tak? Hak ni memang awak kena baca buku deh. Buku tingkat T2 ni muka surat 15. Tunjuk lagi muka surat 15. Sini ada dia bagi situasi dia. Begitu jugalah dengan pencanggahan fizikal bagi kaedah pemisahan masa. Bila pemisahan masa ni, masa yang berlainan. Masa yang berlainan deh. Masa yang berlainan, pemilihan masa dipilih. Contohnya sini dia beri kemah tak? Kemah orang kenduri tu. Kemah perlu besar semasa nak guna. Kalau nak sipir tak kena nak buka gitu tak? Jadi dalam masa yang berlainan dia kena kecil, habis guna, nak kena tutup lah kemah tu. Serupa juga kemah tu tak? Nak pergi buka tempat kenduri deh. Tak kena akak besar gitu, nak naik van muat aku atas van. Atas lori tu, tak muat. Okay? Jadi dalam masa yang berbeza, kemah tu nak pergi buka jadi besar. Masa nak bawa atas lori tu kena tutup lah kemah tu jadi kecil lah. Kena buka sosok lah. Jadi kita guna kaedah pemisahan masa. Okey. Tengok soalan nombor 4 pula. Maklumat di bawah berkaitan dengan X. X ialah penerima kesan. Penerima kesan daripada fungsi yang dijalankan oleh sesuatu produk. X ni gapo dia terima kesan? Mestilah objek deh. Objek lah yang menerima kesan. Okey, tengok lagi soalan seterusnya. Soalan nombor 5. Soalan objektif ni bermain dengan masalah inventif ya. Okey. Yang manakah bukan prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa? Okey, pemisahan masa, prinsip inventif dia ni. Ada beberapa prinsip inventif lah. Kalau teringat kena baca mula lah. Baca mula. Okey. Jadi, jawapan dia ialah filem nipis dan cengkerang boleh lentur. Sebab apa? Filem nipis dan cengkerang boleh lentur ni dia dalam pemisahan ruang. Saat ni cerita dia gapo pemisahan ruang, gapo pemisahan masa deh. Jadi hak mana hak cikgu raih ni ialah bawah pemisahan masa. Tambah lagi, 4 lagi. Sini dia beri 3 je. Pemisahan masa ni dia ada 7 semua. Okey, kedinamikan, tindakan awal, tindakan berkala, tindakan keterlaluan. Itu ialah pemisahan masa. Okey, buku teks ni. Panjang jelo ni. Rasa teringat belakang dah ni. Prinsip hak nak guna. Kalau soalan tu ubik pula gini lah. Kita tak tahu lagi depan hari kan. Kata tak ada PT3 pun tiba-tiba dia buat proses PSO online kau gana kau. Tak. Lepas tu markah tu kira nak naik dekat tepat esok. Sudah. Okey, nombor 6. Antara berikut yang manakah contoh produk yang menggunakan prinsip inventif filem nipis dan cengkerang boleh lentur?
Hak ni, inilah pemisahan ruang ni. Antena radio ni bawah prinsip penyarangan. Penyarangan pun bawah prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang. Okey, kalau filem nipis ni pelindung cahaya cermin kereta. Apa dia dah? Okey, kita tengok sini dah. Okey. Filem nipis dan cengkeram boleh lentur. Okey, tengok situ. Dia punya penerangan konsep dia ni, Membalut, melapis atau membungkus objek menggunakan lapisan filem nipis dan cengkeram boleh lentur. Okey, pelindung cahaya cermin kereta. Ni dia punya contoh. Hak ni konsep dia. Hak ni dia punya cadangan prinsip inventif. Okey. Soalan nombor 7. Apakah maksud teknologi pembuatan? Ni pergi ke tajuk seni dah ni. Teknologi pembuatan, kaedah menghasilkan produk menggunakan alatan tangan atau mesin. Teknologi pembuatan ni pula ada dua. Ada dua, iaitu cara apa? Moden. Moden dan konvensional. Moden dan konvensional. Okey. Soalan nombor 8. Dihasilkan untuk melihat rupa bentuk sebenar sesuatu produk. Tiada bahagian yang boleh digerakkan. Tak boleh gerak. Tak boleh gerak. Apa dia? Acuan ke, model statik ke, model berfungsi ataupun produk sebenar. Kita tengok situlah. Acuan awak tahulah acuan ke apa dia. Model statik ni contoh model seperti kereta kapal terbang. Kapal terbang kecil-kecil gitu atas mari rumah tu, model statik tu dia tak boleh gerak. Dia tak boleh gerak, dia tak boleh guna, tak berfungsi pun, model je. Okey, kalau model berfungsi ni dia dihasilkan untuk menilai kefungsian beberapa bahagian, sama ada bahan yang digunakan, pergerakan ataupun kesesuaian cantuman. Contoh model berfungsi ni ke apa? Model tapi dia boleh guna. Contoh dia ke apa? Aja tengok dak mesin rupuk. Mesin rupuk. Boleh guna dak? Ada mesin rupuk hak kecil tu. Tapi dia apa dia punya pergerakan dia tu macam mana? Kuat ke tak kuat ke? Loop ke rupuk tu kalau mesin. Okey. Ataupun awak tengok model berfungsi ni, mesin jahit hak budak main dak. Hak budak main tu. Apa nama ni? Bolehkah awak jahit luar jing? Tak boleh. Okey. Soalan seterusnya, tengok nombor 9. Maklumat berikut berkaitan dengan satu kaedah pembuatan produk. Proses mengubah bentuk sesuatu dan menjadi bentuk lain yang boleh digunakan untuk membina produk. Apakah kaedah pembuatan itu? Jawapan dia pembentuk. Okeylah, tuangan ni dia ada dua. Tuangan panas, tuangan sejuk. Tuangan guna apa? Guna cecair air dia besi ke apa tu deh. Mesin ni tahulah. Guna mesin tak. Sambungan. Contohnya apa dia? Pembentuk tembaga dah. Pembentuk ni. Besi tu nak jadi kerih. Tidak dia kena bentuk. Okey. Nombor 10. Berdasarkan gambar berikut, pilih proses pembuatan kaedah moden. Moden ni menggunakan mesin lah. Ni. 1, 2, 3 dan 4 jawapan dia. Soalan nombor 11. Antara berikut yang manakah bukan bahan tuangan panas? POP POP hak warna putih hak buat dah dekat T2 dulu. Ingat mula. Awak campur air je untuk jadi acuan. Ni POP warna putih tu. Seli kapur tu dia. Okey, seterusnya soalan nombor 12. Komponen mekanikal yang berfungsi untuk memindahkan kuasa daripada sumber kepada penerima menerusi gigi yang terdapat pada komponen. Ialah, jawapan dia gia. Tu ada ke gigi? Okey, rantai, bindu. Jadi jawapan dia
Gia. Rantai ni kena ada bindu ni hok duk di pala mesin gerudi mudah alih tu. Contoh dia lah. Okey. Ni masuk kepada tajuk mekanikal lah ni. Cikgu ada hantar juga video mekanikal tu. Tengok mula deh. Setiap gia tu. Situ ada diterangkan secara detail lah. Nombor 13, antara berikut yang manakah alatan yang menggunakan bindu. Okey, bindu sana wayar dah deh. Mesin gerudi mudah alih, pemutar skru tanpa wayar. Pemutar skru dengan spana boleh laras ni tak ada bindu deh. Okey, jawapan dia D. Okey, nombor 14, ni gia. Gia gapo ni? Gia taji. Nak kenal gia hilik, tengok cikgu atas dah video YouTube tu. Tengok gia hilik, gia serun dan juga gia belitan. Okey, akhir sekali untuk perbincangan hari ni, nombor 15. Apakah tujuan membuat kemasan pada gadget mekanikal? Tujuan membuat kemasan yang pastinya untuk menarik perhatian pengguna dan menutup kelemahan pada permukaan gadget yang mengalami kecacatan. Sebab tu kita buat kemasan. Okey, jawapan dia D. Okey, awak tengok sebentar deh. Semua soalan hok cikgu bincang awak ni ada dok cikgu garis. Okey, bila kita dapat soalan dok, kita tengok gapo soalan tu tanya. Jadi kita garislah isi penting dia. Sama juga dengan soalan ni. Deh. Bila disebut tuangan panas, tak tembaga cair deh, plastik dicairkan juga untuk dibentuk tu. Sama dengan kulit. Jadi kita tarik right lah dulu hak mana betul. Ni salah satu cara lah kita jawab soalan. Okey, apa-apa pertanyaan boleh mesej lah dalam grup tu, boleh tanyalah, insya-Allah lah saya akan cuba jawab. Okey, saya harap hari ni join belakang lah sebab kehadiran cikgu akan hantar ke JPN setiap kali kelas. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.